Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan rahmat daripada Allah. Mak, hari ini Allah hidupkan lagi kita. Alhamdulillah, Allah temukan lagi kita dalam majlis ilmu hari ini. InsyaAllah kita berada di dalam taman-taman syurga ni, Mak. Maknanya kita yang hadir ni InsyaAllah Allah pilih untuk sama-sama kita belajar dan kita ulang kaji balik apa yang mungkin kita dah tahu dah. Kita ulang kaji balik. Okey, maka hari ini hari Jumaat, alhamdulillah bertepatan pula dengan bulan apa, Mak? Bulan Zulhijjah. Alhamdulillah. Maksudnya tak lama lagi, 5 hari lagi insya-Allah. Andai kata Allah temukan lagi kita dalam bulan Zulhijjah ni, kita akan jumpa lagi, Mak, iaitu hari raya Aidil Adha. Dan kalau boleh digalakkan kita bulan Zulhijjah ni kita perbanyakkan berpuasa insya-Allah. Hari Isnin ni kalau dapat puasa lah, Mak, Isnin, Selasa, hari Arafah sebelum kita menyambut hari raya Aidil Adha. Okey. Insya-Allah hari ni sama-sama kita baca selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Alhamdulillah, Allah rezekikan kita lagi, Mak, dapat menyebut selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Maka dalam bulan Zulhijjah, hari Jumaat, hari Jumaat ni, Mak, maka kita banyakkanlah baca selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti, Mak, sambil-sambil kita duduk ni, sambil-sambil kita nak naik motor bonda, baca selawat banyak-banyak. Sebut banyak-banyak dalam hati. Sebab Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Bila mana kita banyak menyebut zikrullah, maka hati kita pasti akan tenang. Kita akan rasa tenang, Mak. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang ni nampak biasa je, tapi tengok raut wajah dia tenang je kita nampak, Mak. Sebab apa? Mungkin salah satu daripadanya dia mengamalkan zikrullah. Zikrullah tu apa, Mak? Zikir lah. Apa zikir, Mak? Apa-apa je lah zikir yang kita tahu. Allahu Akbar, Subhanallah. Tak semestinya nak panjang-panjang, tapi lagi panjang lagi bagus. Tapi kalau kita tak baca panjang, kita baca pendek pun pahala tu tetap dapat. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Maksudnya zikir-zikir apa-apa sahaja, kalau boleh kita jadikan sebagai amalan dan juga kita istiqamah, Mak. Nak istiqamah tu sebenarnya susah. Orang memanglah boleh cakap zikir kan, tapi nak istiqamah tu yang susah. Yang macam pernah mungkin ingat kalau saya cerita, seorang wanita ni ataupun seorang perempuan ni, dia istiqamah apa, Mak? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim je. Itu je yang dibaca, dan itu yang dia jadikan sebagai amalan. Dia nak buka pintu Bismillahirrahmanirrahim, nak pegang cawan Bismillahirrahmanirrahim, nak buka tudung, nak pakai tudung, semua dia menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhirnya Allah Ta'ala tunjukkan
tanda kekuasaan Allah tu macam mana. Cerita yang mungkin pernah saya cerita, kalau mak ingatlah, kalau tak nanti kita cerita lain kali. Okey, untuk hari ini kita pergi kepada bab 10 tentang kepribadian wanita, yakni tentang fiqh wanita, fiqh wanita. Siapa wanita? Mak kita lah. Kan? Kita ni lah. Okey, ciri-ciri orang yang wanita yang baik menurut Al-Quran dan juga sunnah, ataupun menurut Al-Quran dan juga hadis. Bagaimana yang dikatakan ciri-ciri wanita yang baik tu, mak? Kan hari ni kita nak tahu kita baik ke tak baik, mak. Kita tepuk dada kita tanya iman kita. Okey, mempunyai akidah yang bersih. Seorang wanita misali mestilah mempunyai akidah yang salimah ataupun yang bersih daripada segala macam bentuk kesyirikan, yakni bersih daripada pemahaman-pemahaman yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu akidah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan tabi'in serta para ulama dan yang siqah. Okey, ni maknanya. Maknanya mak hari ni kalau kita ni memang amalkan yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh apa? Yang paling dekat dengan kita apa, mak? Tutup aurat lah. Hari ni mak, ada ke yang mak yang datang ni kat Khilafah Ain je pakai tudung ni, keluar nanti naik motor tak pakai tudung, ada ke? Na'udzubillah min zalik kan, macam pelik pula kan. Tapi kalau budak sekolah mak, bonda ada je. Yang sekarang ni kalau kita tengok budak belasan tahun kan, ada je kat sekolah memang pakai tudung sebab dia wajib, dia sekolah wajib kan. Contoh yang beragama Islam mesti pakai tudung. Tapi keluar kita tengok kadang-kadang tu kesian kadang. Ya mak, kesian. Pakai tudung tapi free hair. Orang kata free hair macam mana? Tak pakai tudung, hilang dah tudung. Jadi hari ni mak, kalau macam mana kita nak jadi wanita yang baik, antaranya kita buatlah amal ma'ruf nahi mungkar. Apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita buat, dan apa yang Allah Ta'ala larang kita kena tinggalkan. Ni saya nak sebut sikit sebelum saya terlupa. Kadang-kadang mak kan, hari ni mak ada tak dengar, ataupun mak sendirilah yang alami, anak tak nak dengar kata kita, anak kadang-kadang degil, lepas tu kita pun merungut, kita pun macam bersungut lah, merungut lah kan. Ada tak? Kalau ada mak, kita kena tanya iman kita balik. Hari ni kenapa anak tak dengar kata kita? Kita tanya balik kat diri kita, adakah kita ni dengar cakap Allah? Kita dengar tak apa yang Allah Ta'ala perintahkan? Kalau kita memang dengar apa yang Allah Ta'ala perintahkan, kita contohlah kalau solat kan, kita ni memang solat on time, jaga waktu solat. Macam contohnya bunyi azan, kita terus sembahyang. Wuduk tu sentiasa kita jaga. Lepas tu kita dengan jiran-jiran kita jaga kita punya silaturahim. Maknanya bila mana contohnya anak tu contoh tak nak dengar kata, tu mungkin ujian. Tetapi hari ni kalau anak tak dengar kata kita cek balik diri kita mak. Kita tengok balik kita. Anak tak dengar kata kita, kita betul tak kita sembahyang ikut waktu? Ke kita ni sembahyang lengah-lengahkan waktu? Kalau kita lengah-lengahkan waktu, kita kena ubahlah. Kita kena tukar. Maknanya kalau azan je terus sembahyang. Lepas tu hari ni kita banyak tak zikir. Kita tanya balik diri kita. Sebab itulah kita hari ni kalau kita tengok anak kita degil, tak nak dengar kata, kita tengok balik diri kita. Kita ni macam mana dengan Allah? Kita dengar tak cakap Allah? Kita ikut tak apa yang Allah Ta'ala perintahkan? Okey. Seterusnya apa dia mak? Daripada Muaz bin Jabal, katanya apa berkaitan dengan wanita yang baik ni? Aku pernah membonceng seekor keldai bernama Ufair bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya kepadaku, wahai Muaz, tahukah engkau apakah hak Allah atas hamba-Nya dan hak hamba ke atas Allah? Ni baginda Rasulullah tanya kepada Muaz. Okey, kemudian apa yang jawab? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ni Muaz cakap buat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hamba ialah hendaklah mereka beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan apa-apa pun. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Mak, hari ni mak,
kita kena tunaikan hak Allah. Allah dah cipta kita daripada baby kan. Mak kita mengandungkan kita dulu, kemudian kita lahir, kemudian kita pun jadi kanak-kanak, kemudian kita jadi remaja, kemudian kita jadi dewasa, dan akhirnya hari ini kita jadi orang yang lebih tua sedikit. Betul? Betul kan? Sebelum kematian menjemput kita. Okey, jadi mak, sepanjang Allah cipta kita ni, sepanjang berlakunya penciptaan Allah pada kita ni, kita tunaikan ke tidak hak Allah? Mak, kita tunaikan ke tidak hak Allah? Contoh kalau sembahyang, okey bagus, alhamdulillah sembahyang. Ustazah dah tua-tua ni je, baru rasa macam sembahyang. Dulu muda kadang-kadang tinggal sembahyang. Tak apa mak, kita ada masa lagi, kita boleh bertaubat. Buat sembahyang taubat. Kalau macam contoh rasa nak qada, kita mampu qada, kita qada lah mak. Maknanya itu dulu kesilapan dulu. Mungkin waktu tu kita jahil, kita tak tahu. Dulu Ustazah ada je tak tutup aurat. Dulu maklumlah tak jumpa yang pakai tudung macam sekarang ni. Semua pakai macam cerita P.Ramlee tu mak kan. Tak apa, itu dulu. Itu yang dulu, kita tak payah kenang dah. Tetapi bila mana yang dulu tu, kita berasa kita menginsafi kesilapan kita, kesalahan kita tu mak, kita buat apa mak? Kita taubat. Buat solat sunat taubat. Solat taubat nasuha. Maknanya kalau boleh kita tak nak dah macam dulu. Kalau dulu kata mak tak pakai tudung, contoh kan, kita cerita zaman dululah. Yang hari ni kita pakailah tudung. Kalau boleh kita jaga aurat kita jaga aurat dengan sempurna. Macam mana? Kalau contoh yang paling mudah apa mak? Kadang-kadang mak nak pakai hand sock je. Ni sarung tangan ni, tak apalah sarung tangan tu, ni nak pakai stokin je pun. Itu pun menguji keimanan kita juga. Ya mak? Bukan semua orang yang terpilih tahu mak nak pakai stokin ni. Jadi hari ni mak, kalau mak rasa kalau tak pakai stokin tu macam tak selesa, maknanya baguslah, bagus. Maknanya kita dah ada rasa apa? Kita rasa malu. Sebab apa? Kita ni hamba Allah. Allah dah cipta kita, Allah kata tu aurat kena jaga. Maka kita rasa bila kita tak pakai tu kita rasa malu, maka alhamdulillah lah. Dah ada apa mak? Dah ada rasa keinsafan dalam diri kita. Kalau boleh kita amal. Tapi kadang-kadang tu yalah, maklumlah kita ni manusia ya mak. Iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Macam tu juga kita dengan suami isteri. Ya, tak semestinya kita damai je, tak semestinya kita tenang je. Kadang-kadang ada masa kita bergaduh. Betul tak? Betul tak? Tak payah katalah ini mulut dengan lidah kita, kat dalam mulut gigi kita ni. Kadang-kadang kita makan tergigit lidah, kan? Gigi tu tergigit lidah. Sebab dia rapat. Apatah lagi kita manusia sesama manusia mak. Okey. Seterusnya apa lagi? Menutup aurat dengan tidak berhias untuk mempamerkan kecantikan melainkan dalam rangka ketaatan. Ini penting. Salah satu daripada ciri wanita misali adalah berpakaian takwa, penampilan yang sederhana, sopan dan tidak suka berlebih-lebihan dan jauh daripada sifat menunjuk-nunjuk. Ini penting. Mak, minta maaf saya sebut ya. Ada kadang-kadang kan orang pakai tudung, dia pakai jubah. Tapi jubah dia, mak pernah tak nampak? Jubah dia tu melirik-lirik sampai kat jalan kali. Bagus pakai jubah, betul, tutup aurat. Tapi jubah dia melirik-lirik pula. Itu dah kira tabarush. Dia pakai yang kita bersederhana. Bersederhana macam mana? Pakai yang agak-agak taklah terlampau menjolok mata sangat. Okey, pakai tudung tu tudung yang taklah, memanglah bagus kena apa ni, kita kena perlu melabuhkan tudung kita. Dan juga mesti tutup kita punya dada, bawah daripada dada, dan kalau boleh belakang tu kita tutup pinggul kita kan. Tetapi kalau contohnya hari ni nak sampai tahap yang macam tu kita tak boleh, memadailah kita pakai tudung yang memang menutup aurat kita. Ada tak nampak orang pakai tudung tapi macam tak pakai tudung? Banyak dah mak kan sekarang kan. Contohlah pakai tudung, minta maaf saya sebut. Pakai tudung tapi tudung tu lepas ke atas ni macam ni. Lepas tu dada tu nampaklah, walaupun dia pakai baju tapi bentuk-bentuk dada tu nampak. Mak kita perempuan, astagfirullahalazim.
Kalau kita sama-sama tengok. Tapi kalau orang lelaki tengok mak, alhamdulillah, free show, tayangan percuma dia nampak. Sebab apa? Kita yang tayang, kita yang tunjuk, kita yang pamerkan. Jadi hari ni mak, kalau boleh kita cubalah. Kita tak semestinya, bukanlah kata hari ni mesti pakai tudung labuh, tak. Bukan. Tapi kalau pakai tu bagus. Maknanya kalau kita tak boleh sampai nak paras labuh sangat, memadai kita tutuplah sampai dada kita ni, paras dada, bawah dada. Tak perlulah kita nak tayang-tayangkan. Sebab wanita ini sangat istimewa mak. Kita perempuan sangat istimewa. Dan banyak aset-aset yang perlu kita jaga. Apa dia? Bukan maksud saya duit Yang aset yang ada pada diri mak sendiri. Contoh hari ni mak kita berdiri je depan cermin sudahlah. Kita tengok kita depan cermin macam mana. Banyak aset-aset yang sangat berharga. Dan itu merupakan daya tarikan kita pada orang lelaki. Jadi kalau kita tak jaga, kalau kita tak tutup, kalau kita tak lindung, memang jadi apa mak? Macam contoh orang kata hari ni mak, contohnya bonda kalau ada lauk kan, lauk dalam pinggan kan, kalau datang kucing, kucing tengok je ke lauk tu. Lalu je macam itu ke? Contoh, saya bagi contoh perumpamaan kan. Mesti akan kucing tu dekat sikit, ni ikan apa ni? Contoh nak kata ikan tu kita lah perempuan. Contoh. Jadi kucing akan tengok, paling-paling dihidu, kalau dihidu dikuis-kuis sikit pakai tangan dia ke, contoh. Maksudnya hari ni, tapi kalau contohnya ada ikan, tapi ikan tu tertutup dengan pinggan kaca. Pinggan kaca mak kan. Datang kucing boleh buat apa je dengan ikan tu? Dia nampak, dia tengok je lah daripada jauh. Kalau dia datang dekat pun dia tak boleh buat apa juga. Kalau dia nak tolak, tangan dia tak kuat sebab mangkuk tu kaca. Okey, jadi ibaratnya macam tu lah kita mak. Jadi bila mana kita ni perempuan, bila mana nama Allah Ta'ala perintahkan kita menutup aurat, tutuplah. Tak boleh sempurna dulu, tak apa mak. Contohlah, tak biasalah pakai stokin, panas. Contoh, mak, api neraka nanti lagi panas. Lepas tu tak apalah. Kalau contohnya tak boleh pakai yang tebal sangat, pakai yang nipis dulu, tak apa, cuba. Lepas tu dah lama-lama nanti kita dah biasa pakai stokin, kita akan rasa tak pakai stokin rasa malu. Dia akan sampai satu tahap macam tu mak nanti. Dalam bab kita menutup aurat ni. Lepas tu lagi-lagi pun pakai tudung pun sama juga. Contoh bonda kan. Boleh bonda pergi bandar pusat tak pakai tudung? Agak-agak lah hari ni. Tak boleh lah kan. Sebab kita tahu dah tu perintah Allah menutup aurat. Lepas tu tiba-tiba nak buat pula benda yang kita tak pernah buat. Rasa macam pelik lah pula. Kan. Jadi lepas tu nanti orang pun tengok, bonda ke? Siapa tu? Nanti orang pun 2-3 kali pandang kita. Sebab apa? Kita ada maruah. Kita ada maruah diri yang kita kena jaga. Kita kena pelihara, kita kena lindungi. Jadi hari ni mak, bila mana dalam bab menutup aurat ni, dia ada perintah Allah dalam Al-Quran. Kena tutup lah, kena jaga. Boleh nampak apa je bonda? Boleh nampak muka kita, 2 tapak tangan ni je. Lelaki yang bukan mahram boleh tengok. Muka dengan tapak tangan kita ni je. Itu pun kalau boleh tutup, kita tutup. Kalau boleh jaga, kita jaga. Okey. Seterusnya apa lagi? Daripada surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala sebut apa lagi? Allah berfirman, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenali sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-33. Mak, Allah perintahkan. Allah sebut ni mak. Allah sebut apa mak? Kita ni perempuan kena labuhkan pakaian kita. Kena tutup aurat kita. Yang boleh nampak tadi apa? Muka dengan tapak tangan je. Yang lain tu tutup bila keluar daripada rumah. Bila dalam rumah
Dalam rumah ni pun ada isu juga. Bila dalam rumah, kalau ada tu suami, anak lelaki kita, boleh tak mak tak pakai tudung? Boleh lah kan? Okey. Tapi dalam rumah mak tu ada adik ipar mak lelaki. Macam mana pula situasi mak? Tu pada rumah kita tu. Tapi tiba-tiba datang adik ipar kata, cakap abang nak tidur lah rumah malam ni boleh tak? Takkan kita kata tak boleh tidur. Tu contohnya adik ipar kita, adik pada adik-beradik suami kita. Apa tanggungjawab kita? Tutuplah aurat. Pakailah tudung. Pakai tudung. Lepas tu contohnya datang besan ke apa kan, contoh yang bukan daripada yang sepatutnya kita boleh buka, maka kita kena tutuplah aurat kita. Sepanjang apa? Sepanjang mereka ada dengan kita lah. Okey. Sebab tu kadang-kadang mak, ada orang yang dia tak tahan nak duduk bercampur dengan ipar-ipar dua ini. Mungkin satu tu tak tahan mulut lah. Kan kita kan manusia ada kesabaran mak kita ada kesabaran kita. Satu tu mulut lah, yang kedua tu nak menjaga aurat. Itu kadang-kadang. Sebab tu kalau boleh biarlah duduk asing, tapi kita duduk kita dengan keluarga kita je. Tapi ada juga orang yang tahan boleh bercampur tu tak apa. Tetapi yang penting kena ingat perlu jagalah batasan aurat. Lepas tu dia punya pergaulan kena jaga, tempat tidur kena asing. Walaupun duduk sekali tak ada masalah, boleh je. Tetapi kena jaga bab-bab yang perlu dijaga. Okey. Seterusnya apa mak? Ada akhlak dan juga peradaban wanita. Okey, kita ni sangat istimewa mak. Dan perempuan ni special tau mak. Special orang perempuan ni. Tapi memang dalam pembahagian harta faraid lain pula bonda kan. Lain pula dalam pembahagian harta faraid lelaki yang special. Specialnya sebab apa? Sebab dialah imam, dialah ketua, dialah yang cari nafkah dan sebagainya. Okey, itu yang bab yang lain. Okey. Bagi kaum wanita, ummahatul mukminin dan juga para sahabat wanita merupakan contoh teladan yang terbaik untuk dijadikan inspirasi dan juga teladan kehidupan yang mulia. Okey, hari ni kita banyak contoh-contoh teladan yang boleh kita jadikan contoh kita mak. Okey. Daripada kitab Al-Marrah Al-Muslimah wal Fiqh wad Da'wah ila Allah, terdapat 3 ruang lingkup bidang amal yang boleh dilakukan oleh pendakwah wanita, iaitu al-amru bil ma'ruf, an-nahi anil munkar dan juga memberikan sumbangan dalam projek sosial ataupun kemasyarakatan. Okey, ini galakan yang perlu kita buat lah. Maknanya hari ni mak kita jadikan contoh Ummul Mukminat sebagai contoh teladan kita. Bagaimana mereka menyantuni suami, bagaimana mereka menyantuni sesama mereka, bagaimana mereka menyantuni masyarakat. Maka kalau boleh kita contoh, kita ambil dan kita amalkan. Okey. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita memiliki sumbangan yang besar dalam aspek kebudayaan dan juga peradaban yang sama dengan lelaki. Ikut serta dalam medan pertempuran, mengubati luka mujahid serta mendermakan harta dan perhiasan mereka untuk membantu pasukan perang. Ini zaman dulu mak nak cerita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ni pun kalau boleh kita buatlah juga. Contoh dia apa mak? Ni kita kat Malaysia tak ada berperang lagi mak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada peperangan yang sampai kena baling bom ke ada kat sini. Bom yang merecun tu lain. Tu merecun tapi dah macam style bom juga. Tu lain mak kan. Ni maknanya kalau kita duduk tenang-tenang tiba orang baling bom kat atas bumbung, tak ada lagi kat sini. Alhamdulillah. Maka hari ni macam mana cara kita seorang wanita muslimat kita boleh bantu dalam dakwah Islam macam mana? Okey, ada duit sikit mak kan? Ada tabung masjid, masuklah. Ataupun mak pergi mana-mana nampak ada orang fakir miskin ke ataupun orang yang memerlukan bantuan, bagilah. Itu bentuk sumbangan yang mungkin kita boleh buat sekarang. Dia bukan macam zaman dulu kita ada peperangan yang mungkin dulu para mujahid yang berperang mereka diubati oleh kaum muslimat. Maksudnya hari ini kita tak jumpa lagi keadaan peperangan tu. Maka kita buat dengan cara apa yang ada sekarang. Okey. Seterusnya apa lagi?
Oleh itu, sifat dermawan wanita Islam sangat menonjol menerusi pembangunan agama, budaya dan juga sosial. Berikut adalah tumpuan bidang yang menjadikan titik tolak penglibatan wanita dalam kegiatan sosial dan juga kemasyarakatan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni kita tengok contoh siapa, Mak? Siapa? Siti Khadijah. Bagaimana Siti Khadijah menyumbangkan semua harta-hartanya di jalan Allah dan digunakan oleh jalan Allah untuk waktu apa, untuk masa berkahwin dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh hartanya dijihadkan di jalan Allah. Ni yang kalau boleh kita buat hari ni. Agak-agak boleh tak Mak buat? Macam tak berapa nak boleh sangat je kan. Itulah kita. Kan? Maksudnya itu contoh yang boleh kita ambil sebagai panduan. Dan hari ni kalau kita ada harta, ada lebihan harta, mungkin kita tak boleh buat banyak, kita buat sikit pun tak apa. Untuk apa, Mak? Untuk menegakkan agama Islam. Okey. Seterusnya, ilmu dan wanita. Hari ni Mak, kita datang ni kita apa? Kita belajar kan? Ini penting. Okey. Bagi wanita, ilmu merupakan perisai diri yang utama untuk berhadapan dengan cabaran kehidupan selari dengan peredaran zaman. Wanita mempunyai ilmu untuk memelihara kehormatan diri. Betul kan? Hari ni Mak pandai masak, siapa yang ajar? Pandai masak gulai asam, pandai masak tempoyak, pandai masak sambal petai. Siapa yang ajar? Siapa yang ajar? Pandai sendirilah Ustazah. Ya ke? Ke mak-mak dulu ajar. Mak-mak dulu ajar kan. Lepas tu kita pun buat sendiri. Lepas tu macam tak sedap, kita olah balik. Betul? Itulah ilmu. Itu pun ilmu juga Mak. Lepas tu hari ni skill lipat baju pun sama juga. Lepas tu Mak datang kelas fardu ain hari ni. Ni pun ilmu juga. Maknanya kita belajar untuk diri kita. Dan juga kalau boleh kita sampaikan ke anak cucu kita, kita sampaikanlah. Contoh bab masak. Saya bagi yang paling senang kan kita memasak lah. Mak, kadang-kadang Mak minta maaf saya sebut, Gen Z sekarang ni masak nasi pun tak pandai. Sebab apa? Sebab tak belajar, tak nak je buat. Tapi kita dulu, orang zaman-zaman dulu buat je, walaupun tak tahu buat macam ni. Lepas tu kalau tak jadi buat macam ni pula, sekarang ni dah senang Mak. Kalau lapar tak payah masak, telefon apa Mak? Grab, Food Panda ada kan, apa lagi, ada segala bagai lah, telefon je. Tu orang sekarang. Berbeza dengan kita dulu. Tetapi itu tak jadi masalah. Itu juga merupakan ilmu. Boleh nak order-order tu, tapi yang penting kena ada duit lah. Tak ada duit nak order macam mana ya bonda? Silap-silap orang hantar, nak bayar dengan apa kita kan. Jadi hari ni itu ilmu. Dan ilmu itu sangat penting. Tapi sebenarnya nak order tu pun kena ada ilmu juga bonda. Kan nak tekan apa kan. Lepas tu nak bayar macam mana, tu ilmu. Itu pun perlu ada juga. Okey. Wanita perlu mempunyai ilmu untuk memelihara kehormatan diri, dan ilmu juga ilmu untuk mendirikan rumah tangga. Ini penting, kena ada ilmu. Okey. Ilmu untuk mendidik anak-anak, ilmu untuk bergaul dengan rakan-rakan, ilmu untuk menyatakan kebenaran. Ni semua ilmu lah ni. Okey, ilmu rumah tangga tadi macam mana memasak, jaga anak, macam mana jaga suami, ya. Okey, macam mana apa lagi dengan kawan-kawan, macam mana cara kita berkomunikasi, kita berborak dengan kawan. Itu juga perlu ada skill ataupun ada teknik dia. Mak contohkan Mak masak nasi, kadang-kadang dulu masak dah siap masak nasi putih je lah benda. Kadang cocok jari kan, tengok paras air kan. Betul tak? Ke tak payah dah sekarang, ke masuk je air, agak-agak je hati kan. Sebab dah terror. Kalau dulu masuk jari dulu, paras ni okey. Maknanya okey. Kalau masak contohnya kuah kan, kuah paras mana, nak banyak ke nak sikit ke, benda tu kita cuba jaya dengan apa ilmu yang kita ada. Lepas tu kita ajar pula pada anak, ajar pula pada cucu. Itu juga dikatakan sebagai ilmu. Hari ni Mak, sebenarnya Mak, pekerjaan suri rumah sangat mulia. Sangat mulia. Dan hari ni
kalau bila hari guru sebenarnya mak-mak ni lah adalah guru yang paling mulia sekali untuk anak-anak. Dan anak-anak sepatutnya ucap hari guru pada mak-mak semua ni. Sebab apa? Mak adalah guru pertama kepada anak-anak. Hari ni ajar sebut contoh papa, mama. Mak kan yang ajarkan anak-anak mak kat rumah, betul tak? Lepas tu suap makan, makan macam ni, makan. Pegang sudu macam ni, betulkan sudu. Mak merupakan guru pertama dekat anak-anak. Lepas tu barulah anak pergi sekolah, jumpa cikgu kat sekolah kan. Hari ni mengaji, ajar sembahyang. Mak kan yang ajar anak-anak pakai telekung, betul tak? Saya ingatlah kakak pakai telekung betulkan macam ni. Abang betulkan ke plekat macam ni. Cikgu tak ajar detail macam tu kat sekolah. Kan? Jadi hari ni mak, sayalah nak ucapkan selamat hari guru untuk semua mak yang kat depan saya ni. Dan mak merupakan guru yang paling mulia untuk anak-anak. Dan mak juga merupakan guru pertama untuk anak-anak mak. Okey. Seterusnya apa lagi? Dengan ilmu, wanita akan lebih berani dan bersedia. Tanpa ilmu, peluang untuk wanita ditindas dan didiskriminasi adalah lebih tinggi. Sebab tu kita kena ada ilmu, mak. Hari ni mak, lah ustazah tak belajar tinggi pun makcik ni. Dulu pun tak sekolah. No, itu bukan penanda arasnya. Itu bukan ukurannya. Ilmu tu mak, sentiasa kita cari. Dan ilmu tu setiap hari sentiasa kita jumpa ilmu yang baru. Betul tak bonda? Bonda, ilmu yang baru kita jumpa. Hari ni mungkin kita pandai bawa motor, tapi bawa motor skill yang macam mana? Macam contohnya bila jumpa bonggol, kita tak nak rasa melompat sangat, macam mana bonda? Tekan brake kan? Ataupun kalau ada kawasan yang tak ada berbonggol, kita pergi lari kat tempat tak ada bonggol, betul benda? Itu ilmu. Itu ilmu sebenarnya. Benda tu semula jadi je. Macam kita belajar tu setiap hari, proses yang kita belajar tu adalah ilmu. Okey, contoh beli tudung. Kalau mak kan, contoh mak beli tudung bawal, macam mana nak gayakan tudung bawal ni kan? Pakai pin ke? Pakai macam mana? Maksudnya itu apa sahaja yang kita buat hari ini adalah proses, dan proses itu merupakan ilmu, dan ilmu tu penting untuk kita sebagai wanita. Jadi kita perempuan hari ini kena ada ilmu. Tak kira lah ilmu tu tak semestinya pergi belajar kat mak. Kan kat universiti tu ilmu yang formal. Ilmu yang hari ni anak-anak kita dapat yang kat universiti, dekat college, dekat sekolah, itu adalah ilmu yang formal. Tetapi hari ni ilmu yang mak dapat setiap hari ni, yang mungkin benda tu tidak formal, tidak secara ada guru yang mengajar, ianya dapat secara langsung, ianya merupakan salah satu daripada cabang ilmu juga. Okey. Berilmu, beramal dan juga beradab. Untuk menjadi seorang wanita yang berilmu, ia bukan bererti untuk menyambung pengajian hingga ke peringkat tertinggi. Wanita tidak dituntut untuk memiliki ijazah sarjana atau kedoktoran, tetapi cukuplah sekadar tidak lelah dalam menuntut ilmu melalui pelbagai medium dan mempraktiskan ilmu yang ada. Ilmu boleh diperolehi di mana-mana sahaja selagi mana ada usaha. Ni yang saya cakap tadi mak. Maknanya mak, tak semestinya mak mesti nak kata ada ilmu tu mak mesti nak pergi belajar kat you je, tak. Mak mesti nak pergi sekolah, dah tua-tua takkan belajar kat sekolah pula ustazah. Tak. Ilmu tu macam-macam cara kita boleh dapat. Macam hari ni mak datang kat masjid kan, kita belajar sama-sama pun ilmu. Dan ilmu yang sangat bermanfaat kalau mak gunakan sebaik-baiknya. Okey. Seterusnya apa lagi? Menuntut ilmu sama ada di sekolah, di universiti ataupun di rumah tidak seharusnya dijadikan perbalahan, tetapi konsep ilmu itu perlu difahami. Ilmu adalah cahaya yang perlu dicari. Contoh mak, hari ni mak kan kita duduk dalam gelap tadi kan bonda, cari lampu, suis lampu tak jumpa kan, tapi kita rasa macam kat depan ni ada sikit cahaya, maka kita ke depan sikit. Sebab apa? Kita nak dapat cahaya. Jadi begitulah konsepnya dengan ilmu ni. Hari ni mak, kalau kita tak belajar, kita tak tuntut ilmu, selama-lamanya kita akan jahil. Selama-lamanya kita akan berada dalam kegelapan. Selama-lamanya kita tak akan tahu.
Tapi bila mana contohnya ada ruang-ruang untuk kita belajar ilmu, contohnya macam hari ni lah, belajar kat masjid, belajar mengaji, belajar apa lagi, apa-apa sahaja kita pergi, itu merupakan ruang cahaya yang kita kena ikut. Maknanya ilmu itu adalah lorong cahaya. Maknanya cahaya tu macam mana? Bila kita belajar, kita pergi, kita tahu dan kita dapat. Betul tak Mak? Tapi kalau kita duduk je, tak apalah, tak pandai, tak naklah belajar, duduk je. Contoh mak belajar, mak duduk je pun, mak duduk 10 hari. Duduk tak buat apa-apa. Dapat apa Mak? Tak dapat apalah. Tak dapat apa-apa. Tapi kalau dalam tempoh 10 hari tu, sekurang-kurangnya mak tengok TV, lepas tu mak pergi berborak dengan kawan sebelah, mak pergi kenduri, mak pergi kelas fardu ain, macam-macam ilmu yang akan mak dapat. Oh macam ni, potong, contohlah mak, kalau saya sebutlah ni, pergi kenduri je. Kita pergi kenduri, sehari sebelum kenduri tu orang potong bawang kan Mak kan? Betul tak? Potong bawang, merewang orang sebut kan? Orang potong bawang ni Mak, macam-macam cara. Bawang besar tu kan, ada orang akan potong bulat-bulat macam ni, ada orang akan potong macam gini, ada orang potong-potong dia potong lagi. Maknanya tu pun ilmu Mak. Macam contoh hari ni Mak kan, kalau Mak nak buat sambal ikan bilis, masukkan bawang last sekali kan, contoh kan, Mak potong macam mana? Tak kisah pun tak masuk pun bawang. Ada juga orang macam tu. Ada orang masuk bawang lagi sedap sebab nanti manis. Lepas tu ada orang masuk bawang tu lah, saya kata ada orang potong bulat-bulat. Kan ni contoh bawang kan. Macam ni. Ada orang potong 2, lepas tu macam tu pula. Itu juga cabang ilmu yang hari ni kita kena belajar benda tu. Mak, minta maaf saya sebut Gen Z sekarang ni kadang-kadang nak potong bawang pun tak tahu sebab apa Mak? Sebab tak nak belajar. Tak nak belajar. Allah mak ni potong bawang je pun takkan tak tahu. Konon. Memang tak tahu kesudahnya. Macam mana ni nak buang kulit satu ke? Kulit bawang tu kan ada 3 lapis contohnya kan. Dia pergi buang yang luar je. Takkan makan kulit yang kedua, yang ketiga tu. Itulah nak katanya. Kalau kita tak belajar, kita tak akan tahu. Walaupun dalam bab potong bawang. Tengok apatah lagi yang bab-bab yang lain. Okey, seterusnya apa lagi? Ilmu adalah cahaya yang perlu dicari dan juga tidak akan datang dengan sendiri. Mak, ilmu tak datang dengan sendiri Mak. Hari ni alhamdulillah Allah pilih Mak. Kita datang sama-sama belajar kat kelas fardu ain. Mak datang tadi, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik kapal terbang. Saya tahu ada kapal terbang kat luar. Kita pergi, kita jalan, kita cari. Tu ilmu. Maknanya kalau kita duduk saja macam saya cakap Mak tadi, kalau 10 hari duduk je macam tu, kita tak dapat apa-apa Mak. Tak dapat apa-apa. Okey. Seterusnya apa? Jalan untuk menuntut ilmu mempunyai keberangkalian, tidak semudah jalan untuk berhibur. Ya, betul kan? Nak datang kelas ni, contohlah saya sebut kita datang kelas ni je lah. Tak semudah Mak. Tak semudah kita nak pergi expo, nak pergi tengok orang menari-nari. Tu lagi senang nak pergi. Sebab apa? Kita berlawan dengan syahwat kita. Kita berlawan dengan nafsu kita. Nak pergi kelas ke, nak duduk rumah tidur ke, nak tengok TikTok ke, nak pergi ikut anak pergi tengok expo, ada Hatan menyanyi ke, apa Zainal Abidin ke, contoh. Contohlah. Jadi kita bermain dengan nafsu kita lah. Kita nak pergi mana? Kita nak ke mana? Apa yang Allah Ta'ala lorongkan kita? Maka bila Allah Ta'ala lorongkan ke situ, maka ke situlah kita pergi. Tapi bila nafsu kita tu banyaknya ke sana, maka ke sanalah kita pergi. Begitu. Okey? Seterusnya, bila mana kita nak menuntut ilmu ini tidak mudah dan juga banyak ranjau perjalanan dan kemungkinan besar dipenuhi dengan duri. Oleh yang demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah sebut Mak tentang bila mana kita nak belajar ilmu ni, Rasulullah sebut apa? Yang tadi kita akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan tu tadi, seperti mana hadis riwayat Muslim. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Mak, hari ni kalau Mak datang belajar ilmu,
Sebenarnya Allah mudahkan jalan mak untuk nak ke syurga mak. Ni tiket kita nak ke syurga. Hari ni mak, kita nak pergi tengok bola ataupun nak pergi tengok konsert orang menyanyi, dekat depan tu ada kaunter. Kalau mak tak bayar, mak jangan harap mak boleh masuk. Betul tak? Berapa tiket? RM58. RM58 tiket. Kan? Kita nak beli ke tak beli? Ni kejap lagi nak beli makanan pun pakai duit ni juga. Berkira-kira kita nak tengok tiket. Contohnya tiket nak tengok apa ni, bola ke, nak tengok orang menyanyi. Okey, baguslah kalau berkira-kira macam tu. Kan? Sebab apa? Sebab hati kita tak terdorong ke situ. Tetapi hari ni kalau nak belajar ilmu agama pun kita berkira-kira. Nak belajar fardu ain pun kita berkira-kira. Maka kita kena tepuk dada tanya iman lah bonda. Iman kita kat mana? Sebab tu Rasulullah sebut apa? Rasulullah kata bila mana kita berada di jalan menuntut ilmu, dalam jalan kita mencari ilmu, sebenarnya ianya merupakan salah satu daripada laluan untuk kita ke syurga. Okey, menurut Profesor Nakib Al-Atas, ilmu adalah ketibaan makna dalam jiwa. Semakin banyak ilmu dalam diri seseorang, ia akan membawa jiwa semakin dekat kepada Tuhan sebagai sumber asal kepada ilmu. Oleh itu, Allah Maha Berkuasa memberikan ilmu kepada individu yang bersedia, dan usaha masih perlu dilakukan bagi mencapai makna untuk memperoleh ilmu. Antara usaha yang digalakkan ialah dengan memperbanyakkan berdoa, di mana seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarankan. Maka hari ni mak, kita nak menuntut ilmu ni banyak cabaran dia, banyak dugaan dia, tapi bila mana kita dah dapat ilmu ni mak, sebenarnya ianya merupakan salah satu daripada cabang untuk nak dekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mak, kalau boleh hari ni mak, kita jadilah orang yang makin ada ilmu, makin dia menunduk. Menunduk macam mana? Tunduk je jalan ke? Tak. Maksudnya makin dia ada ilmu, dia makin menunduk, maknanya dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang bagi ilmu tu siapa? Allah. Kan? Allah. Jadi bila Allah izinkan ilmu tu dia dapat, sepatutnya dia makin mengingati Allah. Tapi mak minta maaf saya sebut, ada juga orang yang ada ilmu bonda, belajar tinggi bonda, tapi tak sembahyang. Ada orang yang belajar tinggi tapi dia tak ingat Allah. Ada. Jadi hari ni mak, kalau boleh biarlah kita dapat ilmu sikit, tapi kita istiqamah nak belajar. Kita rasa sentiasa nak belajar, walaupun kita dapat sikit pun tak apa. Dan bila mana kita dapat sikit, kita makin dekat dengan Allah. Tu kita nak. Okey, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepadanya daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Mak, saya sebut kita pandai menari, pandai step menari, tu ilmu juga. Okey? Kita pandai mengaji, tu ilmu juga. Jadi hari ni mak nak yang mana? Nak pandai menari ke nak pandai mengaji? Kita mesti nak pandai mengaji kan. Menari tu tak boleh bawa masuk dalam kubur nanti. Tapi mengaji Al-Quran tu boleh jadi peneman kita dalam kubur. Jadi hari ni tepuk dada tanya iman. Jadi kita kalau boleh doa dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, Kau kurniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah diriku daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Tadi amin ya rabbal alamin. Pandai menari, pandai menyanyi, ilmu juga. Tetapi mungkin ilmu tu sekadar kat dunia je lah. Tengok kan? Dia tak boleh bawa sampai kita mati. Tetapi bila mana kita pandai mengaji, contohnya kita ajar pula orang mengaji. Lepas tu orang tu daripada tak tahu, pandai mengaji sebab tahu daripada kita, maka pahala tu mengalir je. Lepas tu nanti dia ajar pula orang lain, atas sebab kita ajar tadi mak, pahala kita mengalir sampai akhir hayat kita insya-Allah. Okey? Seterusnya apa dia lagi mak? Bonda sikit lagi yang bonda tadi masuk 5 suku kan? 6 suku kan boleh bonda? Cukupkan 1 jam? Boleh ke?
Okey, tambahan daripada itu, ilmu hanyalah akan lebih bernilai apabila disertai dengan amal. Ilmu, amal kena ada. Bukannya pergi belajar je, lepas tu tak buat pun, tak semayang, tak mengaji, tak baca Quran. Tu tak boleh. Dia kena ada ilmu, amal dan juga adab. Okey? Mengamalkan, menerapkan ilmu dalam kehidupan seharian dan berusaha memperbaiki diri dari masa ke semasa. Inilah tadi contohnya tadi yang kita sebut kan. Dulu tak pakai stokin, lepas tu sekarang alhamdulillah sikit-sikit pakai stokin. Mula-mula pakai stokin nipis dulu, lepas tu lama-lama beli stokin tebal sikit lah, dah rasa selesa, pakai stokin tebal. Lepas tu dulu, kalau dulu tak pakai ni, tak pakai apa ni, anak tudung, sarung je. Tapi nanti beli anak tudung yang nipis sikit pakai. Dia sikit-sikit. Kita tak boleh terlalu buat drastik terus mak. Bila kita terus berubah tu terlalu drastik, dia bimbang-bimbang, kita akan balik pada asal. Sebab kita ni manusia. Jadi kita buat slow-slow tapi kita istiqamah. Buat sikit-sikit. Lepas tu nanti rasa macam dah nak cuba pakai yang tebal sikit lah nak tudung. Pakai yang tebal sikit. Lepas tu macam juga pakai tudung. Tak sebenarnya situ kena pakai tudung labuh macam telekung tu tak. Buat sikit-sikit. Dulu contohnya tak pernah pakai tudung. Belilah tudung yang macam shawl tu ke, cuba. Tapi tutup dada. Pakai. Lepas tu lama-lama macam tak selesa lah macam ni nak pakai labuh. Biarkan dia labuh macam tu. Kita sikit-sikit. Tapi kita istiqamah. Daripada kita langsung tak buat, langsunglah tak dapat apa-apa kan? Okey. Seterusnya apa lagi? Wanita digalakkan untuk mengamalkan dan menerapkan ilmu dalam kehidupan seharian dan berusaha memperbaiki diri dari masa ke semasa. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat mengumpul barang di dalam rumah sehingga penuh tanpa menggunakannya dan akhirnya terbazir begitu sahaja. Mak mesti kaya kan? Kat rumah macam-macam pinggan ada. Betul tak? Macam-macam mangkuk ada. Cawan macam-macam bentuk cawan ada. Betul tak? Tapi mak guna tak? Tak guna lah. Ustazah duduk dalam lemari tu. Lepas tu guna waktu bila? Kedua guna. Orang datang ramai-ramai guna. Kalau mak mati, mak boleh bawa tak pinggan-pinggan tu? Mana bawa pula kan? Jadi mak bimbang-bimbang pinggan mangkuk kita tu jadi bahan untuk kita kena hisap kat sana nanti. Hisap tu apa? Kena hitung. Elok-elok kita dah dapat masuk syurga, datang cawan. Beda. Ni aku ni duduk dalam lemari rumah kau ni dekat 60 tahun. Kau tak guna pun beda. Hisap. Datang cawan ni kat kita. Mak, kalau boleh jangan macam tu. Bukanlah ini contoh lah kan. Kalau boleh hari ni mak ada pinggan, ada cawan, ada apa benda kat rumah tu guna. Anak cucu tak boleh ni pinggan kaca ustazah, nanti kan kaca pecah. Kalau tu tak payahlah beli. Kan kau tak nak guna. Contohlah kau tak nak guna, tak payah beli mak. Tak payah beli. Tapi kalau mak beli sebab mak nak guna, jadi gunalah, pecah pun biarlah. Tak apalah bila pecah sebab guna tak apa. Jangan dia pecah kat dalam lemari, tiba-tiba bila dah terlampau panas dia getak sendiri. Lagi rasa galat hati kan mak kan? Sebab tak guna. Jadi hari ni mak nanti ni musim bulan nak raya, bersambung pula dengan bulan ni cuti sekolah ni kan. Ada anak cucu balik, mak biar je lah dia pakai pinggan kaca ada kat rumah tu. Guna je, keluar je. Paling-paling dapat guna sekali dua kali jadilah, daripada nanti dia datang kat mak. Kau nak masuk syurga ni, kau tak guna. Aku duduk dalam lemari rumah kau dekat 60 tahun ni, sepanjang umur kau ni. Dia datang hisap kita, na'udzubillah min zalik. Macam tu kalau ada baju tudung pun sama mak. Kalau rasa mak tak nak pakai, bagilah kat anak cucu. Ataupun sedekah kat jiran ke apa. Ni baru sekali guna ni, malu nak bagi. Tapi kalau ni kau ambil lah, bagi mak, bagi. Kadang saya cakap bukan kat mak je, saya cakap kat diri saya juga ni. Sebenarnya risau ya mak. Kadang-kadang tiba Allah jemput kita mak, ada pinggan sikit-sikit tu, baju sikit-sikit dalam lemari tu, bimbang. Sebab kadang-kadang saya pun, kadang suami pernah juga sebut, tu baju kat dalam tu siapa nak pakai tu.
ada anak dah besar sikit tu, anak kat asrama, ambil lah baju Umi ni buat pergi asrama. Jadi dia adalah kan, maknanya baju kita tu adalah nak guna. Jadi hari ni mak, kita kalau ada baju-baju ke apa ke, kalau macam rasa macam dah jarang-jarang kita pakai, kita sedekah je lah kat orang, ada pahala. Jangan nanti kita dah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dah masuk dalam kubur, kita ni anak atas, ni baju mak kau nak pakai belum? Kau nak pakai? Kau kecil, kau kurus sangat, kau gemuk sangat. Dah kesudahnya baju kita mak, anak pun hidupkan api, masuk minyak petrol, habis terbakar. Mak, nak kata apa, kita dah kat dalam kubur dah, rupa baju kita anak kita bakar. Tak ke mana lah. Jadi hari ni mak, kita ada hayat di kandung badan lagi, Allah rezekikan lagi kita hidup. Ada baju yang tak pakai tu, kalau boleh rasa nak sedekah, sedekahlah. InsyaAllah pahala tu ada. Kalau mak sedekah, contoh tudung kan, lepas tu orang pakai tudung mak tu pergi kelas fardu ain, contoh, pahala mak dapat juga. Okey, macam tu juga pinggan mangkuk kita pun sama, pinggan ke apa ke, tak kisahlah apa-apa yang ada gelang-gelang kat rumah tu, kalau ada pakai. Tapi bahaya juga musim-musim nak raya ni, pakai kena tengok juga. Bimbang juga, kaya sangat makcik ni, penuh ni gelang sampai kat kaki-kaki semua ada ni kan, jadi bahan rompakan pula. Takut juga kan. Ya Allah Akbar. Jadi kena berhati-hati dan beringat, kalau ada sikit-sikit tu, kalau boleh guna, kita guna. Kalau balik anak cucu menantu balik, gunalah. Jangan simpan. Nanti mesti anak kata, mak ni ada pinggan tu, kenapa simpan dalam lemari tu? Nak simpan sampai bila? Betul tu kata sebenarnya. Kalau ada anak sebut tu, betul mak. Gunalah. Gunalah. Kalau tak guna waktu ni, bila lagi kita nak guna? Waktu buat apa ni, tahlil arwah untuk kita kan. Anak keluarkan rupanya dah apa ni orang kata, dah retak-retak pinggan tu, lah kesudahnya buang je. Lagilah sayang. Ya. Dia mak, sebenarnya kan kalau kita sayang tu kita guna sebenarnya. Bukannya kita sayang tu kita simpan. Ya bonda? Kan jenis macam gitu. Ya, betul. Kan macam kalau kenduri kan, orang macam penat nak basuh pinggan sebenarnya sebab tu pakai pinggan pakai buang. Jadi kalau rasa macam banyak sat pinggan dengan bonda kan, sayang kan. Kat masjid kan kadang macam dia ada tempat untuk buat kenduri ke apa kan, dia orang pakai pinggan, kita sedekah. Ataupun kalau rasa macam anak kita tu baru kahwin, tak berapa nak banyak sangat pinggan dia tu kan, ambil lah pinggan mak ni sikit. Tapi kadang-kadang budak sekarang dia dah tak nak juga itulah masalahnya tu kan. Pesen lama, tapi pesen lama tu sebenarnya lagi tahan. Itu yang lagi tahan sebenarnya. Itu yang tradisi yang dulu tu sebenarnya, bila itu dia jadi kenangan yang paling indah sekali. Tapi dia indah lah kalau kita guna. Tapi kalau dia pecah tanpa diguna tu rugi. Okey? Seterusnya apa dia lagi mak? Okey, Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah gila. Ilmu, kita ada ilmu tapi kita tak amal, itu sebenarnya gila. Maknanya contoh kan, kita tahu benda tu, kita buat tak tahu je, buat tak kisah je, tu gila. Okey, ni siapa sebut? Imam Al-Ghazali sebut. Okey. Dan pada masa yang sama, amal tanpa ada ilmu merupakan satu amal yang tidak akan berlaku apa-apa dan sia-sia. Contoh, dia buat amalan tapi dia tak ada ilmu pun, dia buat je benda. Itu adalah perkara yang sia-sia. Dia kena ada ilmu, lepas tu dia kena ada amal. Itu yang sepatutnya. Okey. Al-Khatib Al-Baghdadi pula berkata, ilmu tanpa adab ibarat api tanpa kayu bakar. Okey, adab tanpa ilmu laksana roh tanpa jasad. Adab tu kena ada mak. Sebab itulah minta maaf saya sebut, kadang-kadang kan kita nampak dalam masyarakat kita kan, orang tu belajar tinggi tapi tak ada adab. Tak ada adab macam mana? Tu yang tikam mak, tikam bapak. Sebab apa? Adab tak ada. Tak hormat ibu bapa, tak hormat jiran. Itu adab. Adab tu dia berkaitan dengan kita punya akhlak lah. Akhlak tu berkaitan dengan apa mak? Sahsiah diri kita. Jadi hari ni kalau boleh kena ada adab dulu, baru ada ilmu.
adab tu macam ni. Sebab kadang-kadang ni mak saya kan, kadang-kadang kat sekolah mak kan, saya cakap dengan budak, awak tak cerdik tak apa. Awak tak cerdik tak apa. Tapi awak ada adab. Saya selalu cakap macam tu mak dengan budak. Bukan budak tu kita nak jadikan dia cerdik sebab dia belajar kat sekolah. Tetapi maknanya kalau hari ni cerdik sahaja tak ada adab tak guna mak. Tapi ramai hari ni orang yang ni memang cerdik, belajar tinggi lah, kira kata macam apa-apa benda semua adalah dia punya dalam bidang dia tu. Tapi adab tu kurang. Banyak dah sekarang ni. Kalau mak nak tengok, mak cuba tengok dalam anak-anak mak je. Oh, alhamdulillah anak-anak saya bagus. Bagus. Mak tengok pula menantu mak. Itulah adalah itulah. Tapi kita tak boleh nak ajar dia mak sebab dia ada mak ayah dia. Cuma kita boleh tegur, bagi tahu. Ataupun kalau contoh, menantu bagus, cuba tengok jiran sebelah je. Jiran sebelah sini, jiran sebelah sini, jiran depan, jiran belakang. Kalau hari ni ada yang macam tu, kalau boleh mak kita tegur, bagi tahu. Supaya apa? Nanti kita tak sama dapat dosa. Sebab keliling kita ni salah satunya jadi tanggungjawab kita juga. Sebab apa? Contohlah mak kan, bila mana berlaku kematian, yang paling dekat dengan jiran kita, takkan kita nak biar je. Anak dia kat KL, dekat Singapura, dekat London tu nak balik datang lambat nak sampai kat Jengka ni contohnya. Kita jiran takkan kita buat tak tahu je. Biarlah jenazah dia tu. Nantilah anak dia yang belajar tinggi tu balik. Apa peranan kita sebagai jiran? Berdosa mak kalau kita tak laksanakan tanggungjawab kita sebagai jiran. Jadi hari ni kalau mak nampaklah benda-benda yang mungkin kita boleh tegur, tapi tegur dengan cara berhemah. Orang sekarang mak, minta maaf saya sebut, dia banyak dengan emosi. Bila emosi akan naiklah parang. Mula naik penumbuk dulu, lepas tu naik parang pula. Bila parang tu kira sembelih je lah. Sebab apa? Tak ada adab tadi tu. Na'udzubillahi min zalik. Minta Allah jauh kita daripada benda-benda yang tak baik, yang tak elok tu. Tapi kadang-kadang benda kan, orang malas nak tegur, nanti kan kita pula yang kena balik kan. Tapi itulah nak cakap, begitulah keadaan masyarakat sekarang ni. Tapi kalau kita nampak contohnya kezaliman ataupun kemaksiatan ataupun perkara-perkara yang tak baik depan mata kita, kalau mampu kita tegur dengan mulut kita, tegur dengan mulut kita. Kalau tak mampu, dengan hati kita. Maknanya kita benci, kita tak suka, kita tak nak benda tu berlaku. Lepas tu dalam masa sama kita doa dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah ya Allah, aku nampak benda ni depan mata aku ya Allah. Aku nak tegur, aku tak mampu ya Allah. Kau berilah hidayah kepada mereka ni, si Polan bin si Polan ni. Contohlah siapa-siapa yang mak tahu. Bagilah hidayah ya Allah. Ya Allah, kau tunjukkanlah jalan yang benar. Doa yang baik-baik mak. Jangan doa yang tak baik. Allah cepatkanlah mati dia ya Allah. Jangan macam tu. Maknanya doa yang baik-baik supaya apa, kebaikan tu kita juga dapat. Okey, lastnya sebelum kita tutup, wanita akan lebih bermanfaat sebagai seorang yang berilmu, beramal dengan ilmu dan juga beradab dengan akhlak yang mulia dengan bersumberkan ilmu. Okey, batasan aurat ni saya sebut sikit, bahawa batasan aurat wanita dengan lelaki. Ni minta maaf ya. Sebab saya pernah nampak je mak. Dah tua dah. Depan mata saya je, tapi kita tegur macam tu lah kan. Tapi benda tu dah berlaku dah. Touch, tahu touch. Sentuh lelaki perempuan biasa je. Tua dah ni. Tua dah. Dia kalau kita tua ni mak, umur 40 je tu dah kira tua dah. 50 lagi lah, 60 apa dah lagi, 70 lagi lah kan. Maknanya bila kata umur kita 40 tu mak, kita sebenarnya dah tua dah. Atau muda lagi 40 tak. 40 tu dah tua dah. Tapi bila contohnya kita nampak depan mata kan, contoh macam saya cakap tadi kan, bersentuh macam, padahal lelaki tu bukan suami dia, bukannya adik-beradik dia pun. Bila bersentuh nampak kan, maka minta maaf saya sebut orang lelaki suka je mak. Orang lelaki suka je kan. Tapi kita lah perempuan, maruah kita di mana? Yang perlu kita jaga, yang perlu kita lindungi harga diri kita.
Tetapi bila dah macam tu, macam itulah nak kata kan, orang lelaki dia suka je kan, macam macam tak kisah je orang ni, macam biasa je kan. Orang lelaki dia akan suka. Tapi kalau kita angkat maruah diri kita dan kita ni mahal di sisi orang lelaki, insya-Allah orang nak dapatkan kita tu dalam bagaimana cara pun dia akan cuba usahakan. Kan? Tetapi kalau dia rasa macam petik jari senang kan, maka dia akan rasa macam maruah kita lah, nak sebut di sini maruah diri kita sebagai seorang wanita. Okey. Para ulama bersepakat aurat perempuan dengan lelaki yang bukan mahramnya ialah seluruh tubuh badan kecuali muka dan kedua tapak tangannya. Okey, ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat yang ke-31, surah Al-Ahzab ayat yang ke-53 dan 59, serta riwayat beberapa buah hadis. Okey, firman Allah apa dalam surah An-Nur? Allah sebut apa dia, Mak? Dan janganlah mereka, yakni wanita, menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain tudung mereka hingga ke bawah dada. Mak, surah An-Nur Allah sebut. Sebab itulah minta maaf saya sebut kadang-kadang dia pakai tudung tapi macam bogel, macam tak pakai apa-apa. Pakai baju tapi macam tak pakai baju. Orang lelaki suka tak, Mak? Suka. Dia tengok tak, Mak? Tengok. Dia pandang sekali je ke, Mak? Tak, banyak kali. Jadi Mak, itulah kita perempuan. Kita sangat mahal dan kita sangat istimewa. Apa sahaja aset yang ada pada kita ni sangat bernilai. Setiap inci tubuh badan kita ni, Mak, sangat bernilai. Daripada ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, semua mahal. Jadi jagalah. Untuk siapa? Kalau hari ni kita dah ada suami, untuk suami kita. Anak kita pun kan bolehlah tengok makan, tapi dia tak boleh dapat kan. Tetapi suami kita, apa yang ada pada kita dia dapatlah. Tetapi adakah kita nak bagi juga kat orang kat luar tu dapat sama? No. Sebab apa? Kita kena ada harga diri dan kita kena lindungi maruah diri kita. Contoh, bila kat luar kita sebagai wanita dan kita ada suami kita sebagai isteri, kita ada mak ayah kita sebagai anak. Okey, insya-Allah saya berhenti sampai sini dulu. Kita sambung lagi nanti insya-Allah. Batasan aurat mengikut ulama mazhab, ada pandangan-pandangan mazhab, ada banyak mazhab. Insya-Allah kita akan belajar kelas akan datang. Okey, kita akhirkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.